Dah ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kembali bersama saya dalam live setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 12 hingga 12.30. Pada video kali ini saya akan sharekan kepada anda semua apakah jenis denda-denda yang dikenakan oleh LHDN kepada syarikat ataupun kepada individu yang membayar cukai. Alright, so bila nak cakap pasal denda ni terjadi sebab apa? Sebab apabila tuan melakukan kesalahan. Okey, denda ni berlaku bila kita melakukan kesalahan. Okey, sebenarnya bila cakap pasal kesalahan ni, okey, clear ni. Bila bercakap tentang kesalahan ni, terdapat lebih kurang sebenarnya 12 hingga 15 jenis kesalahan ataupun denda yang dikenakan oleh LHDN. Akan tetapi pengalaman saya dalam industri ni alhamdulillah dah 7 tahun. Saya tak semua denda yang LHDN tunjukkan, yang LHDN letak dalam akta tu yang LHDN gunakan untuk memberi denda ataupun compound kepada semua individu ataupun company. Kebanyakannya LHDN akan yang paling ketara lah. Saya cuma nak highlightkan beberapa denda yang korang kena selamat. Yang denda selain daripada yang saya cakap ni, bukan tak boleh, bukan korang tak payah nak ambil tahu. Cumanya dia tak berapa popular ataupun LHDN selalunya dikasih lepas je. Faham tak? Dia kasih lepas je. Dia tak ada macam strict sangat. Oh, kena macam ni, ikut akta, tak ada. Okey, itu yang terjadi kalau ikut buku, banyaklah denda. Rupanya kita tak hantar orang cukai pun dah kena denda. Kita kita salah submit pun dah kena denda. Itu kena denda, ni kena denda. Nak ikutkan sampai 15. Tapi sekarang ni pengalaman saya ada 3 jenis sahaja denda sebenarnya yang tuan-puan kena. Ada 2 atau 3 jenis denda sahaja sebenarnya yang tuan-puan kena alert. Alright. So saya nak cerita hari ni denda yang pertama apabila tuan-puan lewat bayar cukai. Okey, ini adalah denda yang biasa LHDN kenakan lah. Lewat bayar cukai. Denda yang kedua apabila tuan-puan terkurang lapor. Terkurang lapor. 2 denda ni sahaja yang tuan-puan kena betul-betul fokus. Alright. Yang pertama lewat bayar cukai, yang kedua terkurang lapor. Alright. Terkurang lapor apa pula denda yang akan dikenakan? Okey, so sekarang ni bila cakap pasal denda ni, macam saya katalah ada 12 ke 15. Tapi yang memang di-apply 100% oleh LHDN 2 benda ni je. Yang lain kalau tuan-puan tak nak baca pun tak apa lah. Kan? Maksudnya bukanlah tak penting. Tapi LHDN tak adalah macam terlalu strict. Tak adalah terlalu kena denda macam ni kan. Macam yang kebanyakan orang bagi tahu sikit-sikit kena ni, kena tu, kena sana, sini. Jarang-jarang berlaku. Alright? Saya tak kata tak berlaku jarang-jarang berlaku lah. Kalau berlaku pun memang malang betul lah. Memang tuan-puan memang malang betul lah. Kan? Memang tata LHDN ni dah lama dah. Dah lama perhati je engkau ni kan. Tunjuk sana, tunjuk sini. Tapi tak pernah-pernah declare. Tak pernah-pernah. Tak ada pun you punya file. Ini yang terjadi lah. Alright? Okay. So sekarang ni saya nak fokus dengan lewat bayar cukai dengan terkurang lapor. Okay. Bila cakap pasal lewat bayar cukai ni, tuan-puan kena tahu dulu timeline. Bilakah tuan-puan kena declare cukai? Okey. So ini adalah timeline kalau tuan-puan declare cukai untuk individu Ini saya fokus dekat mereka yang menjalankan perniagaan. Okey. Timeline dia senang je. Setiap 30 bulan 6 adalah last date yang tuan-puan kena declare cukai. Contohnya tahun ni 30 bulan 6 tahun 2022 adalah tarikh terakhir yang tuan kena declare dan bayar cukai. Kalau lewat maksudnya tuan-puan kena declare
untuk tahun sebelum ni lah, untuk tahun 2000 kena declare untuk tahun 2021. Okey, untuk akaun 2021 tuan-puan kena declare pada maksimum last pada 30/6/2022. Sekiranya tuan-puan lambat, apa yang akan jadi? Okey, tengok timeline ni betul-betul. Sekiranya tuan-puan lambat declare daripada tarikh yang ditetapkan, ini untuk individu Okay, nanti saya cerita untuk company pula. Okey, sekiranya tuan-puan lambat dalam masa 60 hari. 60 hari yang pertama, maknanya 30/6 nak ke next 60 hari, dia akan jadi dalam maybe 30 hari bulan 8 lah. Ataupun 31 bulan 8 lah. Okey, dalam tempoh lewat 60 hari ni, tuan-puan akan dikenakan denda lewat bayar cukai sebanyak 10%. Alright, nampak tak 10% tu? Clear Okey. Okey. Tuan-puan akan dikenakan sebanyak 10%. Lepas tu, next kelewatan adalah sehingga setahun. Maknanya daripada 30/6/2022 hingga 30 hari bulan 6 2023. Okey, dalam tempoh yang ini, kalau tuan-puan tak declare lagi, okey, tuan-puan akan kena denda sebanyak, ni kita buat 10% lah. Supaya nampak sikit. Alright. Dekat sini, denda akan jadi 15%. Nampak tak? Lewat declare. 15% daripada apa? Daripada jumlah cukai yang dikenakan. Contohnya kalau tuan-puan kena cukai sebanyak 10k, lewat 60 hari, 10k ni dah kena bayar cukai lah. Tetapi kena lagi denda sebanyak 10% daripada 10k ni. Jadi kena banyak berapa? 1000, tambahan 1000. Jadi cukai yang tuan-puan kena bayar adalah sebanyak 11,000. Faham Maaf tulisan saya. Dulu saya nak jadi doktor. Alright. So sekarang ni, nampak ni last declare sepatutnya 30/6/2022. Tapi tuan-puan lambat. 60 hari pertama 10%. Selepas 60 hari pertama, lewat lagi, dia akan jadi 15%. 15% ni sehingga 30/6/2023. Faham Lepas tu lewat lagi 30/6/2023, still tak declare untuk tahun taksiran 2021. Still tak declare lagi. Tuan-puan kena sebanyak 25%. Tapi 25% ni hanyalah applicable untuk sehingga 30 hari bulan 6 2024. Faham? Maknanya tahun taksiran 2021 ni, bayangkan tahun taksiran 2021 ni, maknanya apa? Cukai 2021 lah. Last kena declare 30/6/2022. Lambat 10%. Lambat 60 hari. Lambat lagi daripada 60 hari sehingga next 30/6/2023 15%. Lambat lagi 25%. Lambat lagi 35%. Faham tak? Alright. So ini akan jadi sampai 30/6/2025. Dan kalau lewat dan semakin lewat, semakin tinggilah benda ni. Penalti lewat bayar ni dia akan jadi tinggi dan sebab itulah tak mustahil pun dia boleh jadi sehingga 300%. Okey. So dekat sini, ini yang pertama. Katakanlah memang tuan-puan punya bisnes tak berapa bagus, profit pun kurang. Contohnya tuan-puan punya cukai sebenarnya tak tinggi. Contohnya lah, cukai tuan-puan RM200 je. Contoh. Kalau RM200 kalikan dengan 10% ni, ataupun 15% whatever lah, ataupun 35%, dia baru jadi dalam, dia baru jadi berapa? RM70, betul tak? Okey. Sekarang ni dalam akta LHDN, dia bagi tahu whatever amount daripada percentage ni, ataupun RM200
minimum compound. That means, kalau anda kata cukai tuan-puan katakan RM200, tak apa lah, kena bayar RM70 je sebab cukai aku RM200. Tak. Walaupun cukai tuan-puan RM200, tuan-puan kena bayar RM200 minimum compound. Walaupun kali 35% still tak, baru RM70. Tetapi tuan-puan kena bayar RM200. Ini adalah minimum compound. Faham tak? Dia ada nama dia minimum. Okey? Itulah yang terjadi. Ramai yang menangis. Bayangkanlah, you punya cukai katakanlah 10K. You lewat 3 tahun. Kali 35%. You dah kena bayar berapa? 10K tu 10K lah. 35% RM3,500. So you kena bayar sebanyak RM13,500. RM3,500 tu just you bayar compound kepada LHDN. Sebab you lewat declare cukai. Okay? Ini timeline untuk individu. Ini timeline untuk individu. Macam mana pula timeline untuk Sdn Bhd? Okey, untuk Sdn Bhd, okey, dia tengok kepada bilakah tuan-puan punya tarikh akhir tuan-puan punya Sdn Bhd tu. Kalau tak tahu tarikh akhir, tentukan tarikh akhir dengan company secretary tuan-puan. Bagi tahu dia, kita punya financial year end bila? 31/12 ke? Tapi kebanyakan company dia akan buat 31/12 lah. Tapi ada juga company yang buat 31/3, 30/6. Ikutlah. You punya company, kata you nak tutup bila kan? Okey, tapi apa yang you kena tahu adalah bilakah tarikh last you kena declare cukai. Alright. Contoh, kalau saya letakkan tarikh akhir year end tuan-puan pada 31 hari bulan 1. Contoh tuan-puan dah buat dah Sdn Bhd. Lepas tu tuan-puan decide, okey, kita nak year end kita berakhir 31 hari bulan 1. Tak ada masalah. Tapi masalah dia, kalau you tak take note bila last you kena bayar cukai. So sekarang ni 31/1 you punya year end. Bilakah you kena bayar cukai? Last you kena bayar cukai adalah pada 8 bulan selepas tarikh tutup. Maknanya bila? 8 bulan tu 30 hari bulan 9. 8 bulan selepas tarikh tutup. Contohnya year end you 31/1. 8 bulan kemudian adalah 30 bulan 9. So 30 bulan 9 adalah last tuan-puan kena declare cukai. Kalau tuan-puan lewat declare cukai, ini company kalau lewat declare cukai, apa yang terjadi? Macam biasa, formula sama. 60 hari pertama 10%. Okey, 61 hari sehingga 30/9 berikutnya. Alright, ni 60 hari pertama lah. Mungkin lah ini 30/11. Sehingga 30/9 berikutnya, dia akan jadi 15%. Sehingga tahun yang seterusnya, dia akan jadi 25%. Sehingga setahun seterusnya lagi, okey, ni 30/9, 20, ni katakanlah 2022 ni 2023, 2024, 2025, 30%, 20, 25. 25% ni 35%. Alright, jadi janganlah marah kalau tuan-puan declare lewat menyebabkan kena bayar cukai lebih. Contohnya cukai you 100,000 sebabkan you declare lewat menyebabkan you kena bayar lebih daripada 100,000. Contohnya cukai you 100,000, you bayar 135,000. Sebab apa? You sendiri yang lewat. Alright, itulah dia sekiranya tuan-puan lewat bayar cukai. Sekarang ni saya nak fokus pula apa yang terjadi kalau you terkurang lapor. Terkurang lapor. Terkurang lapor ni bahaya. Okey? Apa maksud terkurang lapor? Alright. Berapa orang viewer? Baik, okey. Apa maksud terkurang lapor? Okey, terkurang lapor ni adalah apabila sepatutnya sepatutnya tuan-puan declare cukai sebanyak, contohnya tuan-puan kena declare cukai sebanyak 20,000. Contoh. Tetapi tuan-puan
buat creative accounting macam mana lah, menipu, nak bayar cukai kurang semua. Tuan-puan just bayar 10k saja. Contoh. Tuan-puan bayar 10k saja. Tuan-puan tipu lah kan. Pendapatan tuan banyak ni, lepas tu kurangkan tau buat creative accounting macam mana lah. Tiba-tiba kena bayar cukai 10k je. Jadi lama-lama kelamaan, tiba-tiba LHCN dia buat audit. Ataupun dia buat ni lah. Dia buat audit kepada tuan-puan. Dia tengok-tengok, dia kira balik. Ataupun tukeran lapor ni dia boleh jadi dua sebab. Satu, tuan-puan menipu. Yang kedua, tuan-puan tak menipu, tapi resit tak simpan. Itu masalah dia. Resit tak ada. Tak menipu, tapi waktu kena audit, tuan-puan gagal membuktikan resit expenses untuk ditolakkan cukai. Tak menipu. Itu kategori kedua. Harap-harap tuan-puan kategori kedua lah. Kan? Tak menipu, tapi gagal tunjukkan resit. Saya beli ni. Gagal. So menyebabkan LHCN kira balik. Rupanya tuan-puan kena bayar 20k. Sedangkan tuan-puan bayar 10k je. Jadi apakah penalti yang tuan-puan kena ni? Okey. Berapakah tuan-puan kena bayar sekarang kat LHCN? Okey. Jadi sekarang ni 20k adalah sepatutnya tuan-puan kena bayar. Tuan-puan baru bayar 10k. So terkurang lapor berapa? 10k. Ni terkurang lapor. Alright. Jadi berapakah amount compound sekiranya tuan-puan terkurang lapor? Compound dia sebanyak 45%. Best tak? Compound ni sebenarnya 45%. So 45% ni dia akan jadi kat sini 4,500, 4.5k. So berapa yang tuan-puan kena bayar dekat LHCN yang terkurang lapor ni? Tuan-puan kena bayar sebanyak 14.5k. 10k memang tuan-puan kena bayar sebab memang terkurang lapor. Yang seterusnya 4.5k ni adalah 45% daripada jumlah terkurang lapor tu. 10k tambah 4.5k dia jadi 14.5k. Sebab itulah semakin tinggi cukai tuan-puan, semakin bahaya. Semakin bahaya sebenarnya. Semakin tinggi pendapatan tuan-puan, semakin bahaya kalau tuan-puan tak declare cukai dengan betul. Alright. Nanti jadi macam kes ni. Okay. Ada juga kes di mana terkena dua-dua sekali. Ini contohnya dah lah lewat declare. Alright. Contohnya you sekarang ni dah tahun 2022. You nak declare tahun 2019. Sepatutnya tahun 2019 you kena declare bila? 30 bulan 6 2020. Okay. You dah lewat berapa tahun ni? 30 bulan 6 2021 dah. Ni 30 bulan 6 2022. Alright. So 2019 baru you nak declare hari ni. You dah terlewat. You dah kena berapa ni? Ni 15%. Yang ini ini sempat lagi lah 25%. Okay. So katakanlah alamak saya dah terlewat declare lah. Jadi tuan-puan pun pergi jumpa konsultan, tuan-puan pergi declare cukai. Declare. Tuan-puan pun declare sebanyak 10k contoh. Dah buat account semua, ada receipt semua, everything semua. Tuan-puan pun declare lah. Maaf ni tulisan saya. Okay, declare lah sebanyak 10k. Alright. Lepas tu, bila tuan-puan declare sebanyak 10k, yelah dah settle lah. Tapi sebabkan lewat, kenalah cukai tambahan 25%. So, kena bayar lagi 2.5k penalti. Lepas tu, tak lama kemudian, katakanlah hari ni tarikh tuan-puan declare, hari ni tarikh bila? 2 bulan 2 Katakanlah 2 bulan 2 tuan-puan declare kan. Okey dah. Lepas tu LHCN pun dah ada record. Apabila LHCN dah ada record, dia pun nak buat audit lah secara random. Dia pun pergi kat premise tuan-puan, dia nak buat audit, dia dah ada dah kertas siasatan. Dah ada dah you punya borang cukai yang you hantar. So sekarang ni katakanlah pada 30 bulan 8 2022 dia datang pada premis tuan-puan, dia buat audit. Dia buat audit. Tengok-tengok tuan-puan gagal mengemukakan
receipt yang receipt expenses menyebabkan tuan-puan terkurang lapor sebanyak 10,000. Sepatutnya tuan-puan lapor 20,000, terkurang lapor 10,000. Jadi dekat sini tuan-puan kena bayar lagi compound bernilai 4.5k. Kenapa 4.5k? 45%. So berapa compound yang tuan-puan kena bayar? Ini cukai saja. Compound yang tuan-puan kena bayar adalah sebanyak 2.5k tambah 4.5k, 7k. 7k. Kalau rasa 7k ni sikit, tak apalah. Kan? Tapi kalau you rasa 7k ni boleh buat macam-macam, nasihat saya, declare lah dengan betul. Kalau tak erti nak declare, carilah konsultan. Tak payah cari, tak payah susah. Okay? Pergi je pakarcukai.com.my. Okay? Nak senang, nak dapat konsultan dengan cepat, Pakar Cukai. Ini satu konsultan yang saya syorkan lah kan. pakarcukai.com.my. Layari website ni. Lepas tu klik button WhatsApp. Alright? Ini salah satu yang saya recommend lah. Alright. So ada satu lagi nak saya bagi bonus ke? Alright. Berapa dah? 2.25. Okay. Ada satu lagi penalti sekiranya ini saya cerita lah. Sekiranya tuan-puan ni tak pernah declare dan tak ada rasa pun nak declare. Okey? Ada satu lagi penalti di mana ataupun compound lah yang lari dari cukai. Yang ini, makhluk yang saya cakap ni, dia ni tak ada rasa pun nak declare. Faham tak? Buat bodoh. Jadi apa yang terjadi dengan dia ni? Dia akan masuk di kategori lari dari cukai. Apabila LSN dapat cekup dia, automatic dia ada dua dia boleh dikenakan penjara 3 tahun. Ini akta LSJN lah. Okey, boleh dikenakan, saya tak ingat 6 bulan atau 3 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Dan kena compound sebanyak, tak silap saya, 10k atau 20k. Ini kalau lari. Okey, maknanya kalau tuan-puan lari dari cukai, langsung tak nak declare, dah tahu dah apa tuan-puan kena declare cukai, tuan-puan dah tahu dah tuan-puan declare cukai sekarang ni. Tapi tuan-puan buat tak tahu, jangan sampai LSN kejar. Kalau LSN kejar, dia akan kenakan benda ni, dia berhak boleh kenakan benda ni plus dengan lewat bayar cukai dan dia akan minta tuan-puan terus declare cukai tuan-puan. Tengok-tengok declare cukai pun kelang kabut. Okey, dah masa 2 hari nak kena declare pun dah kelang kabut. Receipt entah ke mana. Tengok-tengok terkurang lapor pula. Boleh kena 3 terus. Ini namanya triple kill. Okey, so jangan sampai terkena triple kill. Ini saya bawa cerita 3, sebenarnya ada 12 kesalahan. Tapi yang agak popular 1 dan 2. 3 ni pun popular kalau you lari dari cukai. So nasihat saya, kalau tuan-puan rasa tuan-puan ni sepatutnya kena declare cukai, declare lah cukai. Ini terutama individu lah. Individu yang buat bisnes, di mana kalau profit you dah lebih 35,000 dah. Alright, you dah buat duit dah lebih 35,000 setahun bukan sebulan, setahun, declare lah cukai. Ataupun kalau yang dah buat senyam berhad. Senyam berhad lagi lah. Tak kisahlah you punya profit ada ke tak ada ke, you tetap kena declare cukai. Alright, you tetap kena declare cukai. Okay, so itu sahaja daripada saya pada soalan. Apa soalan? Okay, ada satu soalan Tuan, kalau kena kejar dengan LSN, boleh diselamatkan lagi ke untuk nego ke atau macam mana? Okey, bila kena kejar dengan LSN ni, yang pertama kena bagi kerjasama lah. Kena bagi kerjasama. Kalau kena kejar LSN, bagi kerjasama sepenuhnya. Kalau tak bagi kerjasama, kena compound lagi. Faham tak?
Ini antara kesalahan yang saya sebutkan tadi lah. Kena compound, kena penjara lah macam-macam. Nak ke jadi macam tu hidup? Kan? Jadi kalau kena kerja election, bagi kerjasama sepenuhnya. Lepas tu, negotiation. Nego. Ada yang election okey, ada yang tak okey. Saya cakap terus terang, ada klien saya tu merayu dan nangis buat bodoh je lagi kan. Sebab diorang pun sendiri nak capai KPI diorang. Tak boleh salahkan diorang. Diorang memang diamanahkan oleh kerajaan untuk collect hasil-hasil kerajaan. Okey? So diorang buat kerja diorang. So tuan-puan tak boleh nak salahkan diorang. So apa yang boleh buat? Nego lah. Menangis lah macam mana pun. Kan? Menangis lah air mata darah sekalipun. Alright? Dan mintalah dia bagi tuan-puan peluang untuk siapkan penyata kewangan tuan-puan dan sebagainya. Okay, so saya rasa itu sahaja daripada saya, Aizat Ruslan, Genuine Consultancy, Accounting Service anda. So, berjumpa lagi kita pada esok hari pukul 12 sampai 12.30 dengan topik yang lebih hangat lagi. Semua hangat-hangat sebenarnya kan. Tapi setiap hari saya akan sharekan topik yang you kena take note. Oh, ni kena buat. So insya-Allah dengan dengan apa yang saya sharekan ni berikan manfaat kepada semua, dan tolong sharekan video ni kepada yang dah tengok, tolong sharekan ramai-ramai supaya lebih ramai sedar tentang pentingnya you kena declare cukai. Jangan lari cukai. Itu sahaja. Assalamualaikum.